Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh lazat rasa tomato dimakan bersama buah kuini. Kalau tidak kerana pidato, tidak saya berada di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya ucapkan kepada warga Dewan pembuka tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam satu Malaysia. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang sentiasa berada di paksi kebenaran, penjaga masa yang begitu peka dengan peredaran jam, para guru dan seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian. Tampilnya saya pada hari ini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk memartabatkan bahasa Melayu. Hadirin yang dihormati sekalian, menurut Kamus Dewan edisi keempat, memartabatkan bermaksud menjadikan sesuatu itu mempunyai kedudukan yang tinggi pada mata masyarakat. Memartabatkan bahasa Melayu pada tempat yang sepatutnya dengan sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa pengantar utama dalam pendidikan mengikut Akta Pendidikan 1996. Tuntasnya, pidato saya hari ini bakal menjikap betapa pentingnya memartabatkan bahasa Melayu sebagai asas dalam merealisasikan dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang punya kedudukan yang tinggi di mata dunia. Hadirin yang budiman, sesuai dengan slogan Satu Malaysia, kita juga harus menguar-uarkan slogan bahasa Melayu didahulukan, pencapaian diutamakan. Sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa yang digunakan secara meluas di negara kita, bahasa Melayu perlu diutamakan dan juga perlu dipertahankan. Tambahan pula, bahasa Melayu juga digunakan sebagai alat untuk perpaduan kaum di negara kita. Oleh itu, kita seharusnya memartabatkan bahasa Melayu supaya bahasa Melayu menjadi lebih berkualiti dan mampu berdaya saing dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Selain itu, kita juga berharap agar bahasa Melayu menjadi lebih dinamis dan sentiasa mengalami proses penambahbaikan untuk menjadikannya lebih baik pada masa hadapan dan juga mengikut peredaran zaman. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, indikator saya yang pertama adalah memupuk kesedaran kepada anak-anak sejak kecil. Antara usaha memartabatkan bahasa Melayu adalah dengan memupuk kesedaran tentang pentingnya bahasa Melayu kepada anak-anak sejak kecil. Oleh itu, kesedaran tersebut perlu ditanam dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Dalam hal ini, sudah tentu ibu bapa dan guru memainkan peranan yang sangat penting. Sebagai contohnya, ibu bapa perlulah menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam pertuturan seharian mereka dengan anak-anak. Ibu bapa juga perlulah menerapkan kepentingan bahasa Melayu di negara kita dan juga sejarah bahasa Melayu yang telah dijadikan sebagai bahasa lingua franca pada zaman kegemilangan Melaka iaitu abad ke-15. Sekiranya kesedaran ini dapat dipupuk sejak kecil lagi, seperti kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya, sudah pasti bahasa Melayu akan berkekalan hingga dewasa dan sampai bila-bila. Hadirin sekalian, indikator saya yang kedua ialah melalui kempen dan peranan media massa. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab perlulah mengadakan kempen untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam hal ini ialah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Perlulah bertanggungjawab untuk mengadakan kempen untuk memartabatkan bahasa Melayu. Sebagai contohnya, pihak DBP bekerjasama dengan pihak sekolah atau pihak institusi pengajian awam dan swasta untuk menganjurkan aktiviti yang menjurus ke arah memartabatkan bahasa Melayu. Media massa turut memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana media massa memang berkesan dalam mempengaruhi orang ramai. Perkara ini sudah pasti akan membuahkan hasil dan dapat meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dalam masyarakat di negara kita.
Sekiranya penggunaan bahasa Melayu semakin meluas digunakan, sudah pasti bahasa ini setanding dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Bak kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dengan ini, makin meluaslah penggunaan bahasa Melayu di serata dunia. Rakan-rakan dan hadirin sekalian, indikator saya yang ketiga ialah Akta yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menurut Akta 32 iaitu Akta Bahasa Kebangsaan 1963 Palang 67 Pindaan 1994 perlulah diperkasakan. Dengan perkataan lain, pihak kerajaan perlulah memainkan peranan dengan menguatkuasakan Akta Parlimen ini dengan mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi dan pada papan tanda atau iklan. Secara tidak langsung, pihak swasta juga perlu patuh akan akta atau undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu. Perkara ini pula dipandang serius oleh semua pihak kerana kesalahan dalam penggunaan bahasa ini akan menyebabkan mereka didakwa dan seterusnya didenda. Oleh hal yang demikian, sudah pastilah bahasa Melayu akan dapat dimartabatkan di negara kita. Hadirin sekalian, kesimpulannya, sekali lagi saya menegaskan bahawa usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu perlulah dipergiat dari sekarang. Semua pihak perlulah berganding bahu untuk memartabatkan bahasa Melayu tanpa mengira kaum. Sekiranya perkara ini tidak diberikan penekanan, ditakuti nanti bahasa Melayu akan dipinggirkan daripada menjadi bahasa utama yang juga bahasa rasmi di negara kita. Jadi, marilah kita bersama-sama memartabatkan bahasa Melayu agar bahasa ini terus berkembang dan ditingkatkan martabatnya dengan menguat-uatkan slogan Bahasa Melayu didahulukan, pencapaian diutamakan. Sekian saja pidato saya pada hari ini dan saya ingin memohon maaf jika ada tersilap kata atau tutur bicara yang kurang sopan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.